Okey, so Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang. Okey, yang ni saya akan bincangkan soalan PSPM 2015-2016, question number 11. Okey, so soalan ni dia bagi tahu apa. So kita tengok soalan dulu Okey, so figure 1 show titration curve for 20 ml of unknown concentration sodium hydroxide. Solution titrated again a standard solution of 1.00 molar HCl. Okey. Lepas tu dia bagi graf. Okey, lepas tu ada 4 soalan yang given ni. Okey, so sebelum kita tengok soalan, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi nak jawab soalan tu, okey, kalau boleh, kalau soalan melibatkan titration, kamu kena sketch dulu kamu punya diagram tu, nak bagi nampak dia punya soalan. Sebab selalunya kalau kita tak sketch tu, kita tak nampak yang mana satu yang kita fikirkan, sama ada dalam burette ataupun dalam conical flask. Okay, so kalau based on solution given ayat-ayat yang dibagi ni, titration of unknown concentrations sodium hydroxide. So maksudnya kita titrate sodium hydroxide. So sodium hydroxide tu dekat mana? Duduk dalam burette ke duduk dalam conical flask? Okay, so kalau kita titrate solution tu, maksudnya solution tu berada dalam conical flask. So dalam conical flask kita tu adalah sodium hydroxide lah. Sodium hydroxide. Okey, satu lagi solution yang duduk dalam burette tu apa? Maksudnya solution yang duduk dalam burette tu adalah HCl. Okey, lepas tu kamu buat keluar semua information yang dia bagi. So kalau dia bagi information kat sini ni, sodium hydroxide yang dah diletakkan dalam conical flask tu adalah sebanyak 20.0 ml. Okey, volume yang dah letak dalam conical flask. Okey, lagi information kita ada about dia punya concentration of HCl. So concentration HCl dia bagi 1.00 molar. Okey, tu sahaja information yang dia bagi dalam dia punya question. Okey, daripada graf, lepas tu graf lah. Okey, so daripada graf ni apa yang kita boleh baca? Okey, so ingat kalau pH as this y, pH ni untuk pH of solution in the conical flask. Okey. Dah. Lepas tu dekat X tu volume of HCl added. Okey, ingat volume ni adalah volume untuk solution in the burette. Betul lah tadi kita letak dalam burette kita apa? HCl. Betul lah, tally dengan dia punya graf. Okey, lepas tu dia ada graf. Starting point dia dekat atas. Okey, maksudnya dalam conical flask kamu tu adalah base lah. Sebab starting point dia before addition of hydrochloric acid, pH dia adalah pH menghampiri 14. Okey, lepas tu dia ada bagi graf, dia bagi volume 22.5 dengan 25.0 ml. Okey, so sebelum kamu jawab soalan tu, kalau boleh kamu identify dulu, sebab ni melibatkan titration acid dengan base. Kamu perlu identify sama ada yang kita guna tu either strong ataupun weak. Okey, so kalau HCl ni dia adalah strong acid and sodium hydroxide adalah strong base. Okey, so maksudnya soalan ni melibatkan titration between strong acid and strong base. Okey. So kita tengok lagi soalan seterusnya. Okey, lepas tu kita tengok soalan Okey. So define the standard, yang soalan pertama, define standard solution, equivalence point and end point. So yang ni kamu boleh refer je pada handout. Dekat study guide pun ada. Okey, so boleh refer dia punya definition. Okay, number 2, what is the pH at equivalence point? Okay, for this titration. Okay, so equivalence point dia apa? Dia label dengan simbol Z. So maksudnya dot line pada Z ni, ni menunjukkan dia punya equivalence point. Okay, dia punya equivalence point so maksudnya Z tu adalah equivalence. So what is the pH yang ditanya? So jawapan dia, okay, yang pertama kamu bagi tahu definition untuk standard solution, equivalence point, and the last one is end point. Okay, question number 2, dia tanya what is the pH equivalence point. So kena ingatlah kita buat titration, sebab tu kamu pentingnya kamu tentukan dia punya sama ada spesies yang dibagi tu ada either strong ataupun weak. So kita buat titration ni adalah titration between strong acid and strong base. So kalau titration between strong acid dengan strong base, berapakah pH solution equivalence dia? pH untuk equivalence point dia is equals to 7. Okay, sama dengan 7 sebab strong dengan strong. Kalau strong acid dengan weak base, maksudnya pH dia less than 7. Kalau strong base dengan weak acid, berapa value dia? pH dia is more than 7 lah, lebih daripada 7. Okay, so antara strong acid dengan strong base, pH dia
equal 7. Okay, so question number 3 pula. Okay, so question number 3 dia tanya apa ni? Calculate the molarity of sodium hydroxide solution used in the titration. So kena tentukan concentration sodium hydroxide. Okay, so macam mana kita nak tentukan concentration sodium hydroxide? So ingat lagi tak, kita ada satu formula untuk kamu punya titration. Okay, untuk complete reaction, which is untuk equivalence point lah. Bila sampai the equivalence point, maksudnya reaction tu dah complete. So formula apa yang kita akan guna? Okay, so kau ingat je, kalau formula melibatkan equivalent point, okay, maksudnya reaction tu complete. Bila dia capai equivalence point, formula kita akan guna adalah MA VA divide by MB VB equal A per B. Okay, so MA tu dah tahulah. MA tu adalah molarity of acid, VA volume acid, MB molarity base, VB volume base, A and B tu dia punya stoichiometric coefficient. So kamu akan tengok kepada kamu punya equation, balance equation. So maksudnya bila nak tengok balance equation, kamu kena buat equation dululah. Equation tak buat, macam mana kamu nak tengok coefficient A and B tu kan? Okay, so ingat je kalau equivalence kita akan guna formula ni ya. Okay dah. So next kita cuba kira dia punya value untuk molarity of base, which is sodium hydroxide. Okay. So yang pertama buat equation titration between sodium hydroxide and HCl. NaOH HCl, so dia akan produce NaCl and water. Okay, so equation tu dah balance. So kalau kita tengok A kat sini equals to 1, B pun equals to 1, ratio 1 to 1. Okay, so masuk dalam formula MAVA MBVB equal A divide by B. So MA given 1.00, VA so maksudnya kamu boleh dapat daripada graph. Untuk Z ni, Z equivalence point, berapakah value kamu punya hydrochloric acid required? Okay, maksudnya dia nanti 22.5. Okay, so kat sini letak je 22.5 divide by MB tak tahu, kita nak calculate. Okay, VB yang kita guna tadi, yang kita letak dalam conical flask adalah sebanyak 20.0 milliliter equal 1 divide by 1. Okay, so lepas tu kamu tekan je lah calculator, dapatlah MB. Okay, so MB 22.5 darab dengan 1 bahagi dengan 20, dapatlah 1.125. Unit jangan lupa letak. So kalau concentration, unit dia apa? Unit dia capital M, molarity, ataupun nak letak mol per liter pun boleh, ataupun nak letak mol per dm cube. Selalunya kita guna capital M lah, molarity. Okay, so dah dapat molarity base. Okay, ni dah settle. Okay, so question number 4. Calculate the pH of the solution after addition 25 ml of HCl. Okay, so kalau kat sini reaction dah complete kan? Okay, maksudnya all sodium hydroxide react. Semua sodium hydroxide dah reacted dengan HCl. So selepas equivalence tu kalau kita tambah, maksudnya kat sini kita akan ada excess HCl added. Sebab sodium hydroxide tu dah habis guna dah. Sampailah equivalence point. So selepas tu maksudnya bila kita tambah lagi sodium hydroxide, so dalam conical flask kita tu kita ada excess HCl. Maksudnya kalau ditanya pH of solution, jawapan kamu mesti akan dapat pH solution less than 7. Value dia ni kita punya anggaran dululah. Okay, dia akan dapat kurang daripada 7. Kenapa kurang daripada 7? Sebab kita ada excess hydrochloric acid dalam tu. So kalau acid, pH dia mesti kurang daripada 7. Okay, tapi macam mana kita nak proofkan kita punya pH tu kurang daripada 7? Okay, so untuk question number 4 ni kamu kena buat apa? Better senang kita buat table lah. Kita buat table bagi nampak clear kat table apa kita nak guna. So neutralization kita guna table ICF. Okay. Lepas tu kamu buat je sodium hydroxide. Okay, aqueous tambah dengan HCl, aqueous dapat apa?
dapat NaCl dengan water. Okey. Initial change final. So kita akan guna unit mol lah. Kalau ICF kita guna mol. Okey, lagi accurate. Dah. Okey, so sodium hydroxide. Okey, yang kita letak tu berapa? Kita letak 20 ml kan. Okey, so yang pertama cari dulu number of mole sodium hydroxide in conical flask. So number of mole equal MV. M tadi kita dapat 1.125. Okey, V 20 divide by 1000 lah sebab convert to liter. Okey, so kalau tekan ni kamu akan dapat 0.0225 mol. Okey, lepas tu number of mole HCl. Okey, berapa number of mole HCl? MV jugalah. So molarity 1.0. Dia tanya solution after addition 25 ml. Maksudnya kita dah tambah 25 ml of hydrochloric acid. So convert to liter bagi 1000 lah. Okey, so 1 darab dengan 25 bahagi dengan 1000. Dapatlah 0.025 mol. Okey, so kamu letak je dekat initial ni 0.0025. Oh sorry, taklah double. 0.0225 mol. Untuk HCl 0.025 mol. Okey, yang ni tak ada solid dengan water. Okey, ni equals. So kosong dash. Okey, lepas tu yang mana satu yang completely use ataupun completely consume? Okey, so tadi saya dah bagi tahu kat sini, maksudnya lebihan dia after equivalence, so semua dalam conical flask tu dah reacted, dah bertindak balas. Okey, so kalau kita tengok kat sini pun ratio dia 1 to 1. So sodium hydroxide kita ada 0.0225 dan HCl 0.025. Yang mana satu value yang kecil ni? Maksudnya sodium hydroxide. Okey, so sodium hydroxide akan jadi limiting reactant and dia akan completely consume. So change dia, kamu tolak je kamu punya sodium hydroxide tu 0.0225. Kenapa kita tolak number of mole untuk sodium hydroxide? Sebab sodium hydroxide tu jadi limiting reactant. So yang ni tolak 0.0225. Yang ni akan bertambah 0.0225. Okey. So final untuk sodium hydroxide 0.0. Okey, untuk HCl berapa lagi tinggal? 0.025 tolak dengan 0.0225. Dapatlah 0.0025. Okey, yang ni akan dapat 0.0225. Okey, so salt ni neutral. Sodium hydroxide memang dah habis guna dah. So yang tinggal dalam conical flask kamu tu adalah HCl. Okey, so bila nak kira pH, kita akan guna formula apa? pH equal negative log concentration H+. So bila HCl tu adalah strong acid, concentration HCl sama dengan concentration H+. Okey, so tugas kamu sekarang kamu kena buat apa? Kamu kena cari dia punya concentration HCl. Okey, so concentration HCl remain dalam conical flask tu adalah number of mole remain 0.0025 divide by so nak cari concentration, number of mole bagi dengan volume. Volume tu adalah volume total. Okey, so volume total dia berapa? 20 tambah dengan 25. 25 ml added. So convert to liter 0.045. Okey, so nanti kamu akan dapat dia punya concentration of HCl 0.0555 molar. Lepas tu bolehlah masuk dalam formula pH equal negative log 0.0555 log answer. Okey, so final answer kita dapatlah kat atas ni. pH equal 1.26. Okey, so kita dah dapat dah final answer ni. So macam itulah. Maksudnya sekarang ni kalau untuk soalan melibatkan equivalence point, kamu guna formula MAVA divide by MBVB equal A divide by B. Okey, kalau soalan melibatkan before equivalence,
Dengan after equivalence, kamu kena buat table. Table apa? Table ICF table. Okey, lepas tu masukkan value, lepas tu kamu kena identify dia punya limiting reactant. So limiting reactant tu akan completely consume. Okey, lepas tu carilah concentration yang baru.